Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita minggu ini. Menteri digesa tarik balik larangan NGO agih makanan. PM8 takbir negara atau bahagi ghanimah. Bagaimana pengakhiran kisah Makcik Kia? Negara jadi bahan lawak gara-gara tips Doraemon. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan digesa memberi pelepasan kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO dan badan kebajikan bagi membantu golongan yang memerlukan pada saat penularan wabak COVID-19. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad menyeru Menteri Kanan Pertahanan mempertimbangkan semula kaedah dan pengedaran bantuan. Terdahulu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, semua badan bukan kerajaan NGO hanya dibenarkan menghantar sumbangan makanan ke Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Mereka tidak dibenarkan mengagihkan makanan secara terus kepada penerima. Beliau berkata ia diputuskan untuk mengawal pergerakan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperketatkan. Ismail Sabri berkata hanya unit rela dan Angkatan Pertahanan Awam dibenarkan mengedar makanan kepada penerima. Sejak PKP mula dikuatkuasakan pada 18 Mac, pelbagai NGO dan pertubuhan telah menjalankan aktiviti sukarelawan untuk memberi sumbangan kepada golongan B40 serta pekerja tanpa pendapatan tetap yang banyak terjejas apabila PKP berkuat kuasa. Khalid dalam kenyataannya mempersoalkan siapakah yang akan menghantar makanan itu selepas ia dihantar ke JKM. Kata Khalid, JKM sudah terbeban dengan tugas hakiki mereka dan tidak mungkin berkemampuan untuk mengagihkan makanan ke ceruk-ceruk seperti ke rumah pangsa dan sebagainya. Saya nak beritahu kepada Datuk Seri, Jabatan Kebajikan Masyarakat dia sebelum adanya ancaman COVID ni, dia dah sibuk. Banyak kerja-kerja yang dia sedang lakukan, membantu golongan yang miskin, masalah keganasan rumah tangga dan sebagainya. Ya. Tiba-tiba bila datang ancaman ini, kita nak suruh diorang dengan kekuatan kaki tangan dan resources yang ada untuk menanganinya seorang diri tanpa bantuan NGO dan sebagainya. Ianya satu perkara yang amat tidak munasabah. Daripada kita nak arah NGO ini berhenti, lagi baik kita minta mereka teruskan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat memantau segala kegiatan-kegiatan NGO ini. Berikan guideline macam mana nak buat dan sebagainya. Tapi nak suruh dia berhenti, hantar kepada JKM, siapa nak hantar? Pergi ke PPR, pergi ke flat-flat dan sebagainya. Sementara itu, Ketua Pemuda Keadilan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Anggerik Najwan Halimi meminta Kerajaan Persekutuan jangan melihat perkara pemberian bantuan ini sebagai politik. Kita perlu rangkul penglibatan semua pihak, baik agensi kerajaan, pimpinan politik dan juga NGO yang masing-masing cuba untuk membantu sekurang-kurangnya mengagihkan barang yang berkeluar. Sebab sekarang ini kita jangan melihat satu-satu inisiatif itu daripada skop politik semata-mata. Yang menderita, yang merasa kegeterian adalah rakyat di bawah. Jadi kalau ada pihak baik daripada pimpinan politik, daripada masyarakat, daripada NGO, kita rangkul dan kita bantu. Ketua Pemuda DAP Howard Lee pula berkata larangan kepada NGO menyalurkan bantuan secara langsung kepada pihak yang berkaitan sama seperti tidak membenarkan pihak berkuasa menjalankan tugas. Kalau benar-benar gusar dan khuatir, boleh syaratkan seorang anggota Angkatan Pertahanan Awam APM atau rela untuk mengiring dan memantau bantuan diagihkan. Pendekatan ini sudah tentu lebih berkesan berbanding menghalang NGO, Pertubuhan Belia dan Badan Kebajikan daripada terus membantu. Katanya dalam satu kenyataan media hari ini. Koordinator Borneo Komrad, Mukmin Nantan pula berpendapat NGO dan bantuan-bantuannya wujud
untuk melengkapi masalah atau persoalan masyarakat yang tidak diselesaikan oleh pihak kerajaan. Memang semua kerja NGO sepatutnya kerja kerajaan, tetapi kerajaan lebih banyak main politik dan tidak mampu bergerak seprogresif NGO dalam membantu masyarakat terpinggir, katanya dalam satu kenyataan. Beliau merujuk kepada keadaan rakyat di pulau, di pedalaman, pelarian dan orang tanpa dokumen yang memerlukan bantuan. Bolehkah kerajaan berjaminan akan membantu semua golongan di ceruk-ceruk manapun? Boleh. Kalau boleh, kami semua berhenti buat kerja percuma ini, soalnya. Pengerusi Pertubuhan Langkawan Politik dan Ekonomi Malaysia atau Transcend, Arif Atan pula menyarankan agar kerajaan bekerjasama terus secara langsung bukan sahaja dengan NGO dan CSO, malah parti-parti politik sekalipun tidak kira daripada kerajaan mahupun pembangkang. Sudah sampai masanya kita menyahpolitikkan apa juga isu yang jelas boleh merugikan rakyat dan bersatu tenaga bagi mengeluarkan negara daripada situasi yang amat sukar ketika ini, katanya di Malaysia Deadline. Berbeza keadaan di Perancis, di mana penyertaan NGO dialu-alukan. Pengarah Kesihatan Perancis, Jerome Salaman, menyeru rakyat negara itu supaya tampil menggerakkan usaha serta bersolidariti bagi menangani krisis akibat wabak COVID-19. Menurut laporan Le Monde, Jerome menyeru semua sukarelawan supaya pergi ke laman web jika ingin membantu pertubuhan-pertubuhan terbabit dalam usaha berkenaan. Sehubungan itu, 47 NGO yang terdiri daripada pertubuhan-pertubuhan masyarakat madani dan badan-badan bukan kerajaan NGO Malaysia dalam satu kenyataan merayu agar kerajaan memberi pelepasan kepada mereka untuk mengedar makanan dan keperluan asas kepada golongan memerlukan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa. Kerajaan main politik, rakyat kelaparan. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof menyifatkan pelantikan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri adalah satu lagi bukti pakat bedak ghanimah. Walhal dasar Timur Tengah untuk kepentingan negara tidaklah kritikal berbanding kepentingan ASEAN dan China, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau menjelaskan bahasa utara istilah pakat bedak dengan makna ambil habuan masing-masing. Ghanimah pula dari bahasa Arab makna harta rampasan perang yang dibahagi-bahagikan. Bedak ghanimah untuk Kerajaan Perikatan Nasional ialah bagi habuan jawatan masing-masing. Kata Mujahid, Perdana Menteri ke-8 mentadbir negara dengan desakan parti bersamanya menuntut ghanimah masing-masing sebagai habuan. Untuk rekod, semua mereka berada di pesada kuasa hari ini atas konspirasi jahat dengan membelakangkan mandat rakyat atau istilah yang dipakai pintu belakang atau tebuk atap. Hadi Awang merupakan rakan konspirasi Perdana Menteri ke-8. Walaupun semasa Pakatan Harapan memerintah COVID-19 telah pun merebak, ini tidak menghalang langkah Sheraton dari diteruskan dan mereka tahu risiko tindakan jahat mereka amat berbahaya kepada negara. Golongan tebuk atap kecewa sebab isu penggantian kepimpinan telah pun disetelkan pada Majlis Presiden Pakatan Harapan pada 21 Februari. Episod pengkhianatan seterusnya sudah diketahui umum, kata Mujahid. Menurut beliau, bukti pakat bedak ghanimah dapat dilihat betapa besarnya anggota Kabinet Perdana Menteri ke-8 pada hari ini. Mujahid berkata dalam arus gelombang COVID-19, Perdana Menteri ke-8 mendahulukan ghanimah daripada fokus untuk mengecilkan saiz Kabinet. Jika Perdana Menteri ke-8 tidak tebuk atap, pelantikan menteri yang kritikal sahaja diperlukan pada masa krisis pandemik ini, sekaligus menjimatkan kantong negara. Perlukah duta khas? Ia perlu jika untuk bedak ghanimah. Tetapi untuk pentadbiran negara ia tidak diperlukan kerana wakil Suruhanjaya tinggi dan kedutaan kita sudah memadai, sindir Mujahid. Hubungan Timur Tengah lebih kepada kebudayaan, pendidikan, keagamaan dan isu Palestin yang menjadi tumpuan seluruh dunia Islam. Lagipun pergolakan geopolitik dan penggunaan keganasan mazhab serta kelompok takfiri menjadikan Timur Tengah atau Asia Barat zon konflik tidak berkesudahan. Apa kepentingan negara dalam pergolakan ini? Sikap kita selama ini adalah kekal berkecuali walaupun pada waktu yang sama kita ada kepentingan hubungan dengan mereka. Apakah Menteri Luar Negeri tak layak tangani perkara asas ini? Soalnya, Mujahid berpendapat duta khas mewakili Perdana Menteri seharusnya membawa agenda antarabangsa yang lebih terbuka, progresif dan pulangan kepada negara. Sudahkah diambil kira gaya berfikir Presiden PAS ini? Perlukah pelantikan ini pada masa impak COVID-19 dan pasca krisis ini menuntut tumpuan kepada pembinaan dalaman negara dan bukan polisi antarabangsa?
Kesimpulannya, tidak perlu jika Perdana Menteri ke-8 benar-benar hendak menjaga negara. Tetapi sangat perlu jika Perdana Menteri ke-8 kena pakat bedak ghanimah. Dan itulah sahaja habuan Presiden PAS buat masa ini. Ujar Mujahid. Sudah terang, lagi kan bersuluh. Apa yang kita harapkan kalau ahli politik bergelar ulama menunggang agama, ghanimah menjadi keutamaan. Nama Makcik Kiah trending di media sosial setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej rangsangan ekonomi berjumlah 250 bilion ringgit. Makcik Kiah dikatakan akan mendapat RM4,000 amount yang kemudiannya dipertikai pelbagai pihak. Ketua Pengarang Kumpulan NSTP Datuk A. Kadir Jassin yang membuat analisis mengenai obligasi tanggungan Makcik Kiah berkata jumlah sebenar yang akan diperolehi hanya sekitar RM864 sahaja. Anehnya, amaun kira-kira 864 itu disahkan sendiri oleh Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz semasa ditemu ramah di stesen TV. Tamrin Tun Ghaffar dalam satu kritikan pedasnya berkata jika Muhyiddin masih mempertahankan angka yang disebut iaitu RM4,000, maka ini bermakna Zafrul tidak sepintar yang digambarkan. Justru beliau mesti dipecat serta-merta dari kabinet. Jika Muhyiddin pusing atau buat U-turn, ini bermakna beliau seorang Perdana Menteri yang telah menipu rakyat. Maka secara gentleman atau anak jantan, beliau harus meletakkan jawatan yang disandangnya kini. Tetapi persoalan yang lebih besar dibangkitkan oleh ahli Parlimen Pakatan Harapan antaranya Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang dan pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Muhammad Hanifah Maidin. Anwar dan Kit Siang mencadangkan agar diadakan sidang khas untuk membahaskan pakej rangsangan ekonomi berkenaan. Anwar menyatakan kebimbangannya tentang bagaimana dana itu akan diperolehi dan mekanisme pelaksanaannya. Dana itu, kata Anwar, hendaklah diuruskan oleh orang yang jujur agar ia sampai kepada rakyat, bukan pihak tertentu seperti orang tengah. Meremehkan soal pelaksanaan ini sebenarnya tidak belajar dari sejarah dan derita rakyat miskin. Berapa banyak wang minyak bantuan yang dicuri oleh orang-orang tengah dan ketua-ketua cawangan. Berapa banyak wang orang miskin yang diambil oleh syarikat-syarikat tengah. Hanifah pula berkata kerajaan pintu belakang boleh menggunakan dahulu peruntukan itu tetapi mesti diluluskan oleh Parlimen. Itulah sistem demokrasi Parlimen ala Westminster. Wang negara juga bukan wang kita atau wang mak bapak kita. Kerajaan pintu belakang tak boleh lari dari Parlimen. Jika tanpa kelulusan Parlimen, segala wang yang dibelanjakan adalah wang tidak sah seolah-olah ianya wang rompakan, katanya. Bukan hanya pemimpin politik Pakatan Harapan yang mahu pakej rangsangan ekonomi itu dibahaskan di Parlimen. Sekumpulan 50 ahli akademik, budayawan dan aktivis, antaranya termasuk Profesor Johan Saravana Mutu, Profesor Teres Gomez, Dr. Mazna Muhammad dan lain-lain turut menggesa sidang tergempar Parlimen diadakan bagi membahaskan pakej ransangan ekonomi itu. Mereka berpendapat kerajaan perlu mendapatkan mandat yang sewajarnya sebelum melaksanakan sesuatu dasar. Dengan pengakuan Perdana Menteri sendiri, kerajaannya tidak diundi secara sah oleh rakyat. Oleh itu, kerajaan mesti mendapatkan mandat yang betul daripada semua ahli Parlimen dalam cara yang tidak berpihak kepada parti politik supaya pakej rangsangan itu diluluskan. Prosedur sedemikian telah diikuti oleh kerajaan yang dipilih secara sah di seluruh dunia. Kata kumpulan itu dipetik Malaysia kini. Jika Bursa Malaysia digunakan sebagai indikator prestasi ekonomi, kerajaan yang dibentuk melalui pintu belakang dan tebuk atap ini ternyata gagal. Pada jam 11.49 pagi tadi, FTSE Bursa Malaysia KLCI FBM KLCI turun 5.51 mata. Bersamaan negatif 0.41% kepada 1,325.39 setelah dibuka pada 1,331.58 pagi tadi. Sementara itu, ringgit juga masih rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada tahap RM4.36 bagi $1 Amerika. Maknanya, masa depan Makcik Kiah masih belum tentu lagi. Beginilah jadinya apabila kerajaan dibentuk berasaskan ketakutan kepada sosok Anwar Ibrahim selain kebencian melampau kepada pihak tertentu khususnya DAP, bukan kerana kesedaran untuk membela rakyat. Belum pernah lagi negara kita ditertawakan oleh masyarakat antarabangsa kerana tindakan menteri dan timbalannya yang tiada istilah yang boleh kita gunakan untuk melabelnya kecuali pandai.
Situasi yang memalukan ini dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Menteri KPWKM iaitu Ketua Serikandi Bersatu, Datuk Seri Rina Harun. Sementara timbalannya Ketua Dewan Muslimat Kelantan, Datuk Siti Zailah Yusof. Kementerian tersebut menjadi terkenal setelah mengeluarkan poster mengenai apa yang disebut sebagai tips untuk mengelakkan pergaduhan bersama pasangan sepanjang tempoh lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Poster itu mengesyorkan jika melihat pasangan melakukan sesuatu yang bercanggah dengan kehendak kita, elakkan dari beletir. Gunakan perkataan humorous seperti cara sidai baju macam nilah sayangku, tiru nada Doraemon dan diikuti dengan gelak manja. Pihak kementerian akhirnya menarik balik poster berkenaan dalam satu kenyataan. Pihak kami mohon maaf sekiranya beberapa tips yang dikongsikan tidak bersesuaian dan menyentuh sensitiviti golongan tertentu serta akan lebih berhati-hati pada masa akan datang. Amat sukar bagi kami yang masih berkebolehan untuk berfikir mencerakin apa yang telah menyerap ke dalam akal kedua pemimpin wanita itu. Poster tersebut bukan hanya dikecam oleh wanita tetapi juga lelaki. Mantan pegawai tugas-tugas khas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hannah Yeoh, Miswari Ramli dalam tulisannya berkata, wanita bukan hamba lelaki, isteri bukan hamba suami. Beliau membandingkan tindakan Rina dan Zailah dengan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan timbalannya Hannah Yeoh yang mahu memasarkan cita-cita luhur bahawa sebagai pasangan suami isteri bukan berfungsi bersendirian. Suami wajar menjadi penyumbang dan memainkan peranan membantu, membangun dan mengurus rumah tangga secara bersama. Oleh sebab inilah pada masa itu tiada istilah wanita perlu bertata hias, bersolek atau berpakaian kemas untuk apa tujuan sekalipun, tidak ada, tegasnya. Kata Biswari, suami tidak perlu disogok dengan suara Doraemon yang merayu dibantu. Suami dan lelaki perlu dididik untuk menolong tanpa perlu pekik melolong meminta bantuan. Beliau kesal dengan tahap idea dan nilai yang cuba dicorakkan oleh kementerian tersebut. Bukan hanya Miswari yang kesal, Jom Channel percaya ramai wanita yang merasa terhina dengan cadangan yang tidak masuk akal itu. Sesungguhnya kita semua patut rasa khawatir jika inilah bayangan institusi keluarga yang mahu dicorakkan oleh pemimpin wanita Rina Harun dan Siti Zailah Yusof. Rakyat Malaysia dinilai atas kelayakan, kemampuan dan kebijaksanaan mereka, tidak kira lelaki atau perempuan. Naratif kedudukan isteri hanya di dapur dan menghias diri untuk memuaskan hati dan selera suami sudah berlalu. Meminjam kata-kata Miswari, kita sedang kembali ke belakang. Ya, mereka sedang membawa kita ke belakang. Banyak parodi yang timbul di media sosial yang menyindir kedua menteri berkenaan. Serta-merta Malaysia menjadi terkenal bukan kerana kehebatan ekonominya tetapi kerana kepandiran menterinya. Anda mahu ketawa atau mahu menangis? Begitulah situasinya. Apabila menteri dilantik mengikut pintu belakang atau tebuk atap, bukan atas dasar kewibawaan mahupun kebijaksanaan, rakyat memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini. Terus layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.